Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hai guys, okay. Sambungan daripada yang episod lepas juga yang aku cerita yang horor sebelum ni. Aku alhamdulillah tak nampak, tapi merasa itu ada. Okay. Kenapa cakap macam tu? Sebab aku tak tahu kenapa dia sensitif tu dia macam tak tahu lah, mungkin semua orang tak dapat rasa, memang tak pun kan. Tapi kalau macam aku memang agak sensitif. So kenapa macam tu? Sebab banyak kali dah aku sebab ni. Okay, aku dulu duduk dengan best friend aku, kawan aku lah, duduk jauh. So duduk rumah hostel, bawah tempat kerja, atas hostel. So kawan aku ni pula, si Lina, okay, kawan aku, best friend aku, si Lina ni pula, dia ada istimewaan, boleh nampak semua benda. So bila aku dengan dia, kami sangat dekat. Jadi makinlah aku sensitif. Sebab apa? Kadang-kadang apa yang dia nampak, aku boleh imajinasikan benda tu. Dan aku nampak dengan senyatanya di dalam kepala aku, walaupun bukan dengan mata aku. So kadang-kadang bila aku dengan dia kan, macam berlakunya kejadian dekat hostel kita orang ke, ataupun tempat kerja ke, waktu kita orang pergi hand out ke, waktu keluar jalan-jalan, bila dia cerita, aku akan nampak imajinasi tu. Segala detail yang dia sebut, aku akan nampak macam mana wajah benda tu. So kadang-kadang aku macam, okay, stop dah. Aku akan macam tu duk, sumpah. So okay, aku cerita yang, tapi waktu aku stay dekat KL dengan kawan aku, memang banyak pengalaman benda macam tu jadi dengan diri aku sendiri. Waktu itu yang terjadi disebabkan daripada aku, dan ada yang benda lain. Okay, so yang cerita yang pertama adalah benda ni jadi waktu kita orang duduk hostel kan. So kita orang ada 3 tau kan. Aku dengan kawan aku, dengan Lina, okay, dah berdeka tidur apa semua. Tiba-tiba time tu member aku cakap, dia cakap, weh, dia kata kan, ada benda lah, kata gitu kan. Kata macam tak tahu macam mana benda tu. Kita orang macam tak tahu macam tiba-tiba benda tu. Cuma member aku macam, ada benda lah, kata. Ikut kawan kita orang yang seorang lagi, si ada yang kawan aku seorang lagi ni kan, nama dia okay, Vida kan. Okay, aku cerita ni orangnya ada. Kalau orang tu tengok, kata memang tahu realiti cerita ni. So yang Vida ni, dia yang member aku Lina nampak ada benda ikut dia. So benda tu ikut dia. Aku dah terbayang lah sebab apa yang aku nampak kan, macam aku dah terbayang. So dia cakap waktu tu benda tu ikut dia, tak tahu daripada mana. So dia macam ni, bila benda luar masuk dalam rumah kau, dia akan ada satu energi yang tak sedap, tak nyaman. Time tu benda tu masuk dalam rumah kita orang. So, dia ikutnya kawan aku si Vida ni. So member aku ni macam, okay, dia lagi lah boleh nampak kan dengan mata dia. So memang dia kata pemandangan dia memang tak sedap lah. Kita orang tidur, aku dah berdeka dengan kawan aku kan. Member aku kat atas, aku kat bawah. So kadang-kadang yang seorang lagi si Vida tu di ujung, dekat ujung. So bila si member aku ni bila nak, dia pusing badan dia ke kawan aku yang si Vida ni. So dia boleh nampak benda tu. Dia cakap setiap malam sejak benda tu masuk rumah kita orang, dia ikutnya si Vida tu. Dia tidur, dia peluknya si Vida tu. Benda tu member aku cakap dia besar, warna hitam, besar. Peluk dia macam kumuk gitu, besar, peluk dia tidur. Lepas tu kalau si Vida tu pergi toilet, dia pun ikut pergi toilet. Dia macam tu. So
member aku yang si Lina tu kesian lah sebab dia boleh nampak duk. Sumpah dia boleh nampak kan. Dia cakap Mama stres gila lah. Okay. Lepas tu ada satu tu Lina cerita aku lepas tu benda dekat luar. Kita orang biasanya kat luar rumah baru nak cerita kan. So tiba aku biasa dah pergi kerja dulu. Aku pukul 4 dah terus pergi kerja kan. So yang si dua orang ni Lina dengan Widan, dia biasanya keluar lambat sikit. Okay, si Lina pun tengah make up. Dia tengah make up. Tiba-tiba si Wida tu keluar. Dia lalu belakang Lina. Wida keluar nak pergi kerja dulu lah. Lina dulu tengah make up. Wida keluar. Tiba-tiba benda tu ikutlah Wida. Lina pun macam dalam hati dia cakap okay. Lina macam okay nak keluar ni, aku nak tengok dia nak keluar ke tak, ni ikut Wida ke tak. Jalan Wida jalan, dia jalan Wida depan, dia pergi ikut Wida kat belakang. Wida keluar je daripada pintu tu, benda tu patah balik, masuk dalam bilik, lalu belakang Lina dan duduk dekat katilnya si Wida. So Lina time tu dia macam dah debar-debar. Dan nasib baik time tu rumah kita orang ada kucing. So kucing tu dia macam pandang benda tu, dia macam dia macam protect Lina lah daripada, sebab Lina kata benda tu tengok dia. Kau rasa benda tengok kau tengah kau make up, kau gila ke apa? Macam perasaan dia tu macam mana kan. So time tu Lina macam dah, aku dah cepat turun keluar bawah. Benda tu lama duduk kat rumah kita orang, almost seminggu dia duduk kat rumah tu. Dan kita orang memang tak selesa gila. Dan time tu aku dah tak selesa. Lepas tu aku minta tolonglah telefon parents aku, macam mana nak berubat kan. Okay, lepas tu bapak aku pun cakap, tanya kawan dia cakap dia tak kacau aku dengan yang Lina, tapi dia nak si Wida tu. Tak tahulah si Wida tu dah buat apa salah kan, kita tak tahu, tapi dia tak kacau aku dengan si Lina. Lepas tu kita orang pun biasalah pagar bilik, baca Yasin, buat Yasin ni semua. Time tu aku tengah semayang. Time tu si Lina duduk kat meja belakang aku. Aku tengah semayang. Time tu tiba-tiba benda tu ada lagi kat rumah tu. Time tu kita orang duduk lepak-lepak kat rumah. Tiba aku nak baca Yasin. Aku Bismillahirrahmanirrahim, nak baca Yasin. Dan tiba-tiba Lina tarik tudung aku. Dia tarik. Lepas tu dia pandang aku pandang dia. Dia pun macam jangan. Dalam muka dia macam geleng-geleng, mata dia jangan. Time tu aku rasa perut aku senak gila. Sebab apa? Lina cakap time tu benda tu macam marah. Dia pandang aku dengan mata yang merah. Dia macam marah aku. Sebab tu aku rasa perut aku senak gila. So, aku terus baca dalam hati. Lepas tu Lina biasa rehat. Lina kerja. Lina semua, aku kerja kat bawah. Jadi kalau aku rehat, aku akan balik ke dalam bilik aku. So bila aku balik dalam bilik aku, sila nak rehat, nak tidur kan. Tapi disebabkan benda tu ada, aku jadi tak boleh nak relax dan tak boleh nak tidur. Sebab aku rasa tak selesa gila weh. Bila kau tidur ada orang tengok kau. Walaupun sebab apa, aku dah tahu benda tu ada. Dan aku memang tak nampak, tapi perasaan tu memang oh my god, ya Allah, aku tak boleh nak tidur. Macam ada orang tengok. So aku dah cabut tudung, apa semua dah tidur, bla bla bla. Tidur, dah aku pakai balik, aku turun pergi kerja. Aku tidur dekat tempat kerja je. Aku tak boleh nak tidur bilik tu. Memang aku sendiri dah tak tahan. Dia kata, oh tak boleh ni. Si Wida ni kena buat something. Tak tahu daripada mana, kenapa. Lepas tu kita orang macam dah buat keputusan. Kalau tidak, kita orang nak tidur kat hotel kat sebelah je tau. Tapi tak boleh, ni rumah kita. So si Lina ni beranikan diri dia untuk bertanya sendiri dengan benda tu. Try untuk berinteraksi. So biasanya aku tak bagi dia cakap biasa macam tu, tapi aku terpaksa kan. Sebab aku biasanya akan tak bagi Lina untuk lebih dekat atau berinteraksi dengan tu, sebab takut akan jadi efek kat dia kan. Sebab aku pun macam tahu sikit-sikit lah pasal ni. So aku cakap dengan Lina, okay, time tu cuba tak tanya lebih. Lina dia masuk dalam bilik dekat benda tu. Dia pegang kucing time tu, kucing kita orang lah. Aku duduk kat luar. Tak tahu lah dia bercakap apa. Berdua dalam bilik. Lepas tu Lina keluar. Dia cakap benda tu, kata dia cakap macam ni, aku tak suka kawan kau tu, dia keras. Dia kata gitu. Dia dah langgar tempat aku tak suka dia keras. Cakap macam itu dengan Lina. Lepas tu Lina pun diam. Dia cakap
Lepas tu dia cakap dengan Lina, aku tahu apa kau nak buat dengan kawan kau tu. Aku tahu kawan kau dengan kau nak buat apa. Jangan kacau aku. Dia cakap gitu. Lina pun macam dah, dia belah, dia pergi kat aku. So kita orang macam dah, okay, memang stop. Aku straight cakap dengan Wida, Wida, aku tanya, apa masalah sekarang ni? Kau ada pergi mana-mana ke, belah ke apa ke? Aku cakap tu. Sekarang ni ada benda tak sedap rumah, aku kena minta maaf. Aku cakap itu dengan Lina. Sebab benda tu ikut balik rumah weh. Okay, benda tu tak suka kat member aku tu. Dia marah, so dia ikut balik rumah. Lepas tu aku cakap Wida, minta maaf dengan benda tu. Sebab kau dah langgar tempat dia. Kita tak tahu kat mana. Tanya kau pergi mana-mana ke? Kita tak tahu kat mana apa. Dia terpelanggar ke? Mulut dia tersasul ke apa? Tak tahulah kan. Lepas tu, time tu, tak tahu. Malam tu aku cakap dengan Wida. Besoknya aku tak tahu apa Wida cakap dengan benda tu. Tiba-tiba, tengah hari tu, aku dengan Lina balik. Lina ada dedau. Dia dah takut gila. Dia cakap dengan aku, Lina cakap macam ni dengan aku, Mai, benda tu senyum weh. Senyum dia lain babe. Dia cakap macam tu. Kata tak, senyum dia macam lain gila. Lepas tu Lina dah dedau. Lepas tu Lina tak sedar hati, dia tanya, aku pun suruh tanya Wida, kau cakap apa dengan benda tu semalam? Kau cakap apa dengan benda tu semalam? Kau minta maaf tak? Lepas tu Wida cakap, tak, aku cakap, jangan kacau aku. Kalau kau kacau aku gini. Dia beta balik, bye. Oh my god, orang suruh minta maaf, dia lawan balik. Cakap, kalau kau cakap aku, kacau aku boleh buat kau gini. Gitu. Kau jangan kacau aku. Dia marah balik benda tu. Patutlah Lina dengan kita orang, aku dengan Lina balik. Lina cakap benda tu senyum. Sebab si Wida tu dah cabar dia. Aku macam, what the heck? Aku suka minta maaf kan, kenapa kau pergi cabar benda tu? Patutlah benda tu senyum weh. Lina macam dah, okay, malam tu lepas aku dah makan dengan Wida, bengang lah weh. Kau ingat nak ke kepala kau je. Lepas tu dia dah marah-marah. Lepas tu dia belah. Dia balik rumah dia apa semua. Dia balik rumah dia. Lepas tu nak bubat lah kononnya. Lepas semua dia balik rumah dia. Dah aku dengan Lina dua-dua kat rumah. Memang mengamuk lah si Lina kan. Dah lah waktu perempuan tu, si Wida tu balik, dia tak ikut pun. Benda tu tak ikut. Benda tu patah balik dalam bilik. So aku dengan Lina lah berdua. Gila, kita orang nak mandi pakai baju semua. Rasa ada benda tengok. Kau faham tak perasaan tu? So aku dah tak tahan. Kita orang, aku dengan Lina tak tahan. Tiba tu esoknya ke apa, si Wida balik, kita orang tidur macam biasa. Malam tu aku dengan Lina tidur nyenyak senyenyak-nyenyaknya. Satu bunyi pun kita orang tak dengar. Tapi Wida, dia kena kacau. Dan sampai dia menangis. Aku tak tahu macam mana kejadian tu. Dan pagi subuh tu dia kejut aku. Mai, jom kita semayang sekali subuh. Aku dah macam okey, jom. Dalam hati aku macam dah lama tak pernah subuh sekali. Aku macam gitu. Maksudnya sendiri kan. Okey, aku pun semayang. Lepas tu dah semayang, aku tidur lah. Penat dong, ngantuk, cuti kot. Tidur je lah. Dia dah nangis-nangis. Aku macam mana muka dia lain nangis-nangis. Lepas tu barulah dia macam cerita. Dia cakap kita orang ada bilik sebelah. Bilik sebelah tu dia orang ada bilik anak. Dia kata sangka anak tu gegah. Dia kata gitu. Lepas tu tak tahu lagi. Yang aku tahu yang tu je. Kata dia gegah. Lepas tu waktu dia tidur, dekat telinga dia sebelah dia dengar macam orang macam menggigil, macam ngingau gitu aja. Gitu kat telinga dia macam tak boleh tidur lah malam tu. Malam tu dia sampai nangis-nangis weh. Sampai aku dengan Lina macam kita orang nyenyak gila tidur weh. Dan tu dia nangis. Besok paginya dia dah, tolong. Dia cakap dengan aku dengan Lina macam tu. Kan kan kau kenapa? Orang dah suruh minta maaf, jangan kau pergi cabar buat apa? Kau dah kena, kata. Baru kau tahu kan. Tu dia nangis, tolong. Benda tu dia dari kat rumah kan. So kita orang bertiga naik atas. Aku dengan Lina cakap, kau pergi masuk dalam, kau pergi cakap begini, minta maaf. Lepas tu tak tahulah apa jadi kat dalam tu. Dia minta maaf bla 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 sampai nangis macam betul-betul menyesal. Dia nangis. Okey dah. Dia nangis. Dah
Lepas tu kita orang pun masuk bilik je biasa. Tiba-tiba Lina cakap, "Weh, dia cantik lah." Dia tu macam cantik lah, macam cantik macam puteri-puteri gitu kan. Lepas tu dia macam dah berubah. Orang kata mungkin waktu dia baik jadi cantik. Maksud ni kan. So dah cantik, dia diam lah kat rumah tu lagi. Lepas tu kita orang lepak-lepak kat rumah. Tiba Lina cakap lah dalam hati, tanya, "Kenapa tak pergi lagi?" Lepas tu dia cakap lah, "Aku akan pergi." Dia cakap macam tu. So malam tu kita tidur lah macam biasa. Besok paginya si Lina tu awal-awal dia dah scan dulu kat rumah tu. Dia scan. Lepas tu dia kejut aku, Mai benda tu dah tak ada dah. Dah balik lah tu kau semalam." Kita orang cakap macam tu. So itulah bendanya, pengajaran cakap, kalau dah rasa buat salah tu, janganlah bongkar. Benda ni kita tak tahu. Minta maaf, jangan sombong. Maaf kata, jangan kalau kita tak kacau dia, kita macam tu lah. So kita minta maaf. Jangan bangdi, lelet je, macam tu. So itulah pengalaman aku dengan member aku. Oh my god, itu yang terjadi dekat kawan aku. Ini yang terjadi dengan diri aku sendiri. Dah banyak kali pengalaman aku. So tunggu sambungan next video. Okay guys, thank you for watching. So ingat, dia nampak kita tak nampak dia. Dia rasa kita tak rasa dia kalau kita tak sensitif. Okay guys, jangan lupa untuk like, subscribe. Okay guys, like and subscribe. Bye.